Bagi saya, tinggal di bandar ini memerlukan banyak pengorbanan dan perkara yang paling penting sekali, kita perlu menepati masa. Macam inilah hidup kita di bandar. Masa merupakan satu cabaran buat saya. Saya perlu bijak menggunakan masa yang ada dan perlu bergerak dengan pantas. Allahu Akbar, Setiap hari saya perlu bangun awal pagi kerana terpaksa bergilir-gilir dengan rakan-rakan serumah untuk mandi dan juga solat subuh. Memandangkan rumah yang saya sewa ini hanya memiliki sebuah bilik mandi. Beginilah rutin harian saya. Seawal 5.30 pagi, saya dah bangun tidur dan mula uruskan keluarga. Begitu juga dengan suami, dia turut membantu mengejutkan anak-anak sebelum ke masjid untuk solat subuh. Sebenarnya urusan anak-anak di awal pagi ni merupakan tugas yang biasa bagi setiap ibu. Pada awalnya agak berat juga, tapi bak kata orang, ala bisa tegal biasa. Akhirnya dapat juga saya sesuaikan diri. Memandangkan suami saya bekerja di Kuala Lumpur, biasanya dia akan pergi kerja lebih awal jam 6 pagi dengan menaiki motosikal. Kadang-kadang risau juga ke hati, tapi saya selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah selamatkan perjalanan pergi dan balik suami saya. Saya juga perlu keluar awal kerana kadang-kala banyak perkara di luar jangkaan seperti tayar motor pancit, motor rosak serta hujan yang serba sedikit mengganggu perjalanan saya ke sekolah. Saya juga perlu bijak membagikan masa saya pada setiap hari bagi memastikan perjalanan saya ke tempat kerja berjalan dengan lancar. Kebiasaannya, saya mengambil masa 30 minit untuk sampai ke sekolah. Jadi saya perlu bertolak dari rumah lebih kurang pada pukul 6.30 pagi. Memandangkan kos kehidupan yang tinggi di bandar, saya terpaksa menaiki motosikal sebagai kenderaan ke sekolah bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas, bagi mengelak membayar tol serta kos minyak yang tinggi. Dan dengan menaiki motosikal juga saya dapat membayar ansuran bulanan yang rendah. Tapi saya bernasib baik kerana mempunyai seorang guru besar yang memahami masalah anak-anak buahnya. Saya akan mula bergerak keluar. Destinasi saya yang pertama ialah menghantar anak saya yang berumur 5 tahun ke tadika. Kemudian barulah saya hantar anak saya yang berumur 3 tahun
ke pusat jagaan kanak-kanak. Manakala yang berumur 7 tahun, saya akan hantar ke sekolah kebangsaan, dan yang berumur 10 tahun pula saya akan hantar ke sekolah agama. Rutin seharian saya di sekolah adalah sama dengan guru-guru yang lain. Dalam kelas, saya harus memberikan komitmen yang tinggi. Ini kerana dengan bilangan murid yang ramai dalam sesebuah kelas boleh mengganggu sesi pengajaran sekiranya saya tidak bijak mengawal kelas. Pengalaman mengajar di bandar ini banyak cabarannya. Salah satu cabaran yang saya hadapi ialah terpaksa menanggung beberapa tugas dalam satu masa. Memandangkan di bandar, kebiasaannya sekolah kekurangan guru lelaki. Tugas saya sebagai guru bermula bila loceng sekolah berbunyi. Sebagai guru bahasa Inggeris, dah menjadi tanggungjawab saya memastikan anak-anak didik saya berjaya dalam pelajarannya. Selalunya di bandar ni, murid dalam kelas agak ramai. Boleh mencapai 45 orang dalam kelas. Biasalah dekat sekolah, kalau dah murid 45 orang dalam kelas tu macam-macam perangai dia. Itulah salah satu tugas guru, nak mengawal budak, nak mengajar dalam kelas. Kadang-kadang murid gaduh. Itu perkara biasa bagi seorang guru sebenarnya. Bagi menambahkan pendapatan, saya juga mengajar kelas tuition pada waktu malam, iaitu pada pukul 8 malam hingga pukul 10 malam. Dengan adanya duit tambahan ini, saya dapat menyimpan dan memberi sedikit kepada keluarga di kampung. Kebiasaannya selepas pulang dari mengajar kelas tuition, barulah saya dapat berkumpul dengan rakan-rakan serumah sambil menyiapkan tugasan-tugasan yang belum selesai, seperti menyiapkan ringkasan mengajar, menanda buku murid, menyediakan bahan bantu mengajar, serta menggosok baju untuk kegunaan pada esok paginya. Sampai saja kat rumah, selepas mandi, saya dan anak-anak akan solat bersama-sama. Biasanya waktu makan malam ni lah saya gunakan untuk berbual dengan anak-anak dan bertanya tentang perkembangan pelajaran mereka dan apa masalah mereka. Kemudian pada pukul 9.30 malam biasanya adalah waktu anak-anak saya ulang kaji pelajaran. Masa inilah saya gunakan sebaik mungkin membantu mereka mengulang kaji pelajaran, membantu mereka membuat kerja rumah, mengemas buku-buku mereka, tolong mereka kemas buku-buku sekolah. Itulah saya selalu buat setiap malam. Beginilah kehidupan saya sebagai seorang guru bujang yang hidup di bandar. Walaupun gaji yang diterima tidaklah semewah mana bagi kehidupan di bandar ini, tetapi saya tetap bersyukur. Apa yang penting, saya perlu bijak menguruskan kewangan dan masa dengan sebaiknya. Betul lah kata pepatah, guru ni ibarat lilin yang sentiasa menerangi kegelapan orang lain, walaupun diri dia sendiri terbakar. Biar ku menjadi lilin, memberikan cahaya, terangi sekeliling dengan diri terbakar. Tak siapa yang sedar di saat